الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Rabbul Jalal, hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid. Saya dapat sampai ke masjid tuan-tuan dan saya mohon maaf disebabkan kelewatan ya. Kira lambat sangat ni sampai 8.20. Tapi Masya Allah, tuan-tuan orang hebat. Walaupun 8.20 tuan-tuan masih tak balik. Syukur Alhamdulillah. Saya bila teringat tengok kat tuan-tuan ni, saya teringat kat saya dulu masa saya duduk mengaji dulu. Kami duduk tunggu guru kami dan tunggu-tunggu tak sampai, tunggu-tunggu tak sampai. Masya Allah, Aisyah baru Tok Guru sampai. Ditanya dengan Tok Guru pasal apa Tok Guru lambat? Tok Guru kata sakit perut. Jadi sebab aku dah janji dengan korang kata malam ni nak mengaji, aku sampai juga. Ikutlah, kalau aku sampai korang tak ada, maknanya aku tetap tunai janji, dia kata. Jadi Masya Allah, ini yang dikatakan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu apakah hikmahnya, apakah kebaikannya yang ada pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita selalu berdoa dengan satu doa yang masyhur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tuhan kami, Rabbana atina, kurniakan atas kami, kurniakan pada kami, kurniakan akan kami fid dunya hasanah, di dalam dunia ni kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan dalam akhirat, pada akhirat juga baik. Pada dunia baik, akhirat juga baik. Dunia yang baik dan akhirat yang baik. Kita minta dengan Allah macam tu. Maka ulama dia nyatakan kepada kita, orang yang dunia dan akhirat dia baik, ada beberapa alamat yang perlu dia tengok. Kalaulah alamat-alamat ini ataupun tanda-tanda ini ada pada kita insya-Allah, maka dunia kita baik, akhirat kita baik. Dunia yang baik itu diukur kebaikan itu pada sisi Allah, bukan diukur pada sisi manusia. Kita boleh rumah banglo besar masya-Allah macam istana, kita kata baiklah. Tak, yang tu pada pandangan manusia. Tetapi apa pada pandangan Allah? Baik pada pandangan Allah. Maka ulama dia nyatakan, apa dia tuan-tuan, bila kita ada berapa perkara ni, bermakna ni kita dapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang pertama kata ulama, iaitu jika mana Allah Ta'ala mengkurniakan ke atas kita kesihatan badan dan juga kesihatan roh. Bukan saja sihat pada badan, tapi roh kita tidak sihat. Apabila badan kita sihat tetapi roh kita tidak sihat, maka kita gunakan kesihatan kita itu pada jalan, pada barang yang Allah murkai. Tapi apabila badan kita sihat dan roh kita sihat, roh kita sihat, roh kita afiat, roh kita ni tadi, jiwa kita, hati kita. Bila sebut kata roh, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, roh itulah hati, roh nilah qalbun, roh nilah nafs, kata ulama. Bila roh kita sihat,
roh kita tak sakit, tuan-tuan. Roh ni tuan-tuan, hati ni tuan-tuan, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kita apabila sakit pada roh, badan sakit. Ya. Roh kita sakit, hati kita sakit, badan sakit. Tapi kalau badan sakit, roh tak sakit, tuan-tuan. Tuan-tuan yang ada dalam masjid malam ni, ada kencing manis, sakit jantung, darah tinggi belakang ni. Kan? Badan sakit, tapi muka kita tetap ceria, tuan-tuan. Sebab roh kita sihat. Tapi roh yang sakit, orang hasad dengki. Orang ada hasad, orang ada dengki. Muka dia pun, tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita tengok orang ada penyakit dengki ni, tuan-tuan, muka dia, Masya Allah, na'udzubillah. Pening kepala, dia fikirkan macam mana nak jatuh ke orang lain dengan badan-badan dia. Ni berpunca daripada roh yang sakit. Orang yang berkehendak kepada kemasyhuran, dia sentiasa sibuk nak cari macam mana orang nak puji dia, macam mana nak dapatkan kemasyhuran, sebab roh yang sakit. Orang yang jauh dengan Allah, walaupun dia ada harta yang banyak. Kita tengok orang kafir. Orang kafir, tuan-tuan, harta banyak. Dia tengok kebanyakan orang kafir semua kaya-kaya. Rumah Masya Allah, juta-juta, kereta Masya Allah. Allah menjalak, tuan-tuan, kereta dia. Tapi hati mereka ni tadi semua tidak tenang. Tidak tenang. Hati mereka tidak tenang. 24 jam mereka fikirkan masalah keduniaan. Kita ada kawan-kawan bangsa Cina, tuan-tuan. Dia tengok kita, Tuan Haji, tengok Tuan Haji ni relax ya, tak ada apa pun. Saya ni Tuan Haji, Allah, fikir anak 2 orang. Ni, apa, nursery nak bayar, dia kata. Kemudian tuition lagi. Dia semua dia calculation, tuan-tuan. Dia pening kepala dia. Nampak, tuan-tuan? Ini orang kafir, Allah Ta'ala nampak kita, Allah Ta'ala bagi kepada mereka keduniaan. Allah, Masya Allah. Tapi hati mereka, Allah tidak bagi tenang pada roh mereka ni. Tuan-tuan tengok muka tenang, tebak hati tuan-tuan tenang. Relax, macam tak ada apa berlaku. Macam tak ada apa berlaku. Walaupun kita dengar cerita GST nak naik 2% lagi, tuan-tuan buat tak erti apa. Jiwa yang tenang, kita bertuhankan Allah Ta'ala. Kita tu muka kita serabut pun ada dah dalam takdir Allah, kita tak boleh nak buat apa. Ada dah dalam takdir Allah, semuanya telah ada di dalam ilmu Allah. Ini orang ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ia menerima sekalian takdir Allah, tetapi usaha dan ikhtiar itu wajib. Apa usaha ikhtiar? Iaitu amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar wajib. Allah tak tanya banyak mana orang yang telah kita ajak. Tapi Allah tanya, apakah kamu buat kerja amal ma'ruf nahi munkar? Jika ditanya akan hasil amal ma'ruf nahi munkar, nescaya banyak nabi-nabi yang tidak selesai perkara ni. Nabi Adam berapa ramai yang ikut Nabi Adam? Nabi Nuh berapa ramai yang ikut? Nabi Lut berapa ramai yang ikut? Nabi Ilyasa berapa ramai yang ikut? Nabi Yusuf berapa ramai yang ikut Nabi Yusuf? Nabi Ayub, hatta kan isteri Nabi Ayub pun lari. Anak-anak Nabi Ayub lari. Maka Allah tak tanya hasil daripada amal ma'ruf nahi munkar. Tetapi Allah akan tanya, buat ke tak amal ma'ruf nahi munkar? Maka tiap-tiap perkara yang berlaku, maka ada tuntutan. Tuntutan apa, tuan-tuan? Iaitu tuntutan amal ma'ruf nahi munkar. Saya macam malam ni kita dah bagi kuliah, Allah tak tanya berapa ramai orang boleh beramal. Allah tanya, hang sampaikan ke tak? Sampaikan atau tidak? Yang ni Allah tanya. Sebab hidayah adalah milik Allah. Hidayah milik Allah. Yang ni tuan-tuan, jadi ustaz ni pun dia boleh jadi kufur juga, tuan-tuan. Dia boleh jadi syirik. Syirik tak mana ustaz? Syirik tak mana? Dia kata usaha ikhtiar dia boleh memberi bekas.
Boleh, tak kisah. Nak buh kat mana pun boleh. Saya jenis orang tak kisah. Alhamdulillah. Boleh? Tak pakai mic pun boleh. Kita jenis suara deras. Orang marah kat saya tu bukan sebab ceramah saya, sebab suara saya deras. Dia ingat kita marah. Kita bukan marah. Kita nasihat. Tuan-tuan, ya, bila roh kita, maka roh kita kena ubat. Macam mana nak tenang, tuan-tuan? Allah sebut dalam Al-Quran, ala bi dzikrillah tatma'innal qulub. Kena banyak ingat Allah. Kena banyak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuan-tuan, Nabi sebut, kita ni, Masya Allah, setiap gerak dan diam kita semua dalam doa. Apa yang tidak ada doa? Nak makan, doa. Lepas makan, doa. Masuk jamban, doa. Pakai baju, doa. Masuk rumah, doa. Keluar rumah, doa. Cuma kita ni tak peka dan tidak prihatin. Kita tak ambil berat. Macam satu hadis Nabi SAW, orang yang roh dia sihat, tuan-tuan, dia berhati-hati. Kita tanya dari kita malam ni, dalam ramai-ramai kita ni, berapa orang yang keluar rumah tadi, dia baca Bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tanya dari masing-masing, jangan tanya orang, hang baca ke tak? Lagi kena penampak ni. Tanya dari masing-masing, aku baca tak masa aku keluar rumah tadi? Yang ni Nabi suruh. Orang yang keluar rumah, apabila dia baca Bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim, malaikat yang duduk di hadapan pintu, dia angkat tangan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat berkata, apa dia? Kamu berada di dalam hidayah Allah. Hudita, kata malaikat. Dan kamu telah dicukupkan oleh Allah. Wa kufita, kata malaikat. Ni kata malaikat. Malaikat doa, tuan-tuan. Jangan main-main. Malaikat ni satu makhluk yang tak pernah buat dosa. Masya Allah. Malaikat adalah satu makhluk yang tak pernah ingkar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata malaikat? Kamu dalam pelindungan Allah. Kemudian apa lagi kata malaikat? Wa tanaha 'anil syaitan. Kamu dipelihara oleh Allah daripada tipu daya syaitan, kata malaikat. Ni doa malaikat. Baca benda tu je sikit, tuan-tuan. Bukan tak hafal, kita hafal, tuan-tuan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dapat 4 doa malaikat. Malaikat doakan kita 4 perkara, tuan-tuan. Masya Allah. Hidayah, minta Allah cukupkan, minta Allah bagi perlindungan, minta Allah pelihara kita daripada tipu daya syaitan. Mula malam ni kena baca, tuan-tuan. Kita nak selamat. Zaman sekarang zaman yang tidak aman. Kita berhenti kereta, tuan-tuan. Tiba-tiba satu kereta sebelah kita duk perhati kita. Dalam hati kita berasa apa, tuan-tuan? Ish, kawan ni nak merompak bah. Nampak tak? Sebab zaman kita zaman tidak aman. Zaman tidak aman. Rumah kita pun Masya Allah. Rumah kita Masya Allah, kunci ada 5, tuan-tuan. 5 kunci. Pintu depan ni 5 kunci. Nak keluar rumah, nak masuk rumah kunci yang ibu 1, kunci grill 1. Kemudian ada lagi kunci juga. Dekat grill tu ada satu lagi kunci mangga besar pula kat atas. Kalau kata kita nak terberak, tuan-tuan, terberak dah depan rumah, tak dan buka kunci. Buka yang mangga, buka ibu solek atas ni 1. Yang pintu grill ni 1. Habis buka ni, buka pintu depan ni pula. Kalau nak terberak sirik, tuan-tuan, berak dah langkai. Sebab apa kita pakai kunci yang terlalu banyak? Sebab kita takut. Kita takut orang masuk rumah. Kita takut orang pecah rumah. Tetapi orang roh yang sihat, jiwa yang sihat, dia sentiasa serah dengan Allah. Dia tak takutlah. Pasal apa dia tak takut?
Sebab yang jaga rumah dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Nak takutlah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah. Aku serah dengan Allah Taala. Yang kita serah ni dengan Allah, bukan rela, tuan-tuan. Rela ni bohong upah bagi RM70 dia sembang 2 orang. Security dia jaga taman kita, mana dia jaga rumah kita 24 jam. Dia duduk di pos ya. Satu sebelah depan, satu sebelah belakang. Pencuri masuk kot tengah. Yang duk jaga taman kita ni pun security bukan orang muda, semua orang tua-tua. Jaga apa macam tu. Lepas tu orang panggil jaga. Jaga ni dia tak boleh lena. Bila dia tidur, tuan-tuan, bukan jaga nama dia. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bahagia dunia dan akhirat, maka Allah kurniakan ke atasnya ilmu manfaat. Kenapa pula? Allah, Masya Allah. Apa kata Nabi SAW? Orang yang mengaji, Nabi kata apa? Kafallahu rizqahu. Allah jamin rezeki. Jiwa dia tenang. Lepas itu dalam kitab Minhajul Abidin, antara yang membuatkan seseorang itu, menghalang seseorang itu daripada hampir kepada Allah, 4 perkara. Dunia, makhluk, nafsu, syaitan. Dalam keadaan dia dah buat ibadat, maka dunia ni kata ulama rezekinya dia kacau. Dalam kita dah syok mengaji ni, kita beramal dengan Islam, rezeki kacau. Yang tu kawan-kawan kita, mula-mula kita tengok mengaji Allah hebat, lama-lama kita tengok hilang nampak ni. Islam tak nampak, Allah sibuk dia kata cari duit, cari dunia. Ustaz ni Allah, dunia ni duk kacau. Dia tahu dunia kacau dia. Dia tahu dunia kacau dia daripada akhirat. Tapi dia akur dengan dunia ni tadi. Sepatut dia lawan. Nampak sebab apa? Sebab Allah tak bagi dia kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah tak bagi. Itu ilmu yang manfaat. Orang yang ada ilmu manfaat, maka orang ni bahagia. Pasal apa, tuan-tuan? Maka ulama sebut, tuan-tuan, dalam kitab Durratun Nasihin, dia kata orang ada ilmu ni, dia ada beberapa kemuliaan. Ain pada ilmu itu, apa kata ulama? Isyarat kepada illiyin, ketinggian. Allah angkat martabat orang yang ada ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah angkat martabat orang alim, tuan-tuan. Yang kedua, apa kata ulama? Lam ni lutfu, lembut hati orang ada ilmu. Orang ada ilmu ni lembut. Kita dulu pernah mengaji pondok, peringkat awal, zaman muda-muda dulu. Masuklah zaman remaja, kita pernah mengaji pondok. Masuk zaman pemuda, kita keluar pondok, kita jadi tikus mondok. Tuan-tuan tahu tikus mondok? Tikus hak tu dalam gunung, hak warna putih tu. Masya Allah, saya teringat masa yang ni sembang kosong. Umur saya masa tu 28 tahun. Saya ni dulu, tuan-tuan, penakut, tuan-tuan. Jalan malam, nampak pokok pisang, saya lari, tuan-tuan. Pokok pisang ni, tuan-tuan, bila kena cahaya, dia putih. Kita duk set minda ni hantu. Nampak pokok pisang, balik dia pernah bercakap, Allah, mak hantu, kita duk kata hantu. Guru saya, tuan-tuan, umur saya 26. Dia kata, Nizam, dia kata, pergi di Indonesia, dia kata, ada satu tempat ni, hampir masuk dalam tu, dia kata, dalam satu gunung tu, duduk dalam tu. Saya, tuan-tuan, saya masuk gunung. Di masa tu, tempat tu nama dia di Bandung. Gunung tu dipanggil
Gua tu dipanggil Gua Pamijahan dipanggil. Jadi tuan-tuan, malam tu saya masuk pukul 12. Nak pergi ni. Daripada rumah hak saya duduk tu nak pergi ke gua ni lebih kurang dekat 2 kilometer. Dia lalu kubur tuan-tuan, dia lalu hutan. Pergilah tuan-tuan, kita pun pergi tuan-tuan. Sampai tengah jalan malam hak pertama sekali. Ada satu makhluk Allah. Pusing ni. Bercahaya tuan-tuan. Orang sebelah utara ni panggil apa? Saya panggil penanggal. Jadi bila saya nampak benda tu tuan-tuan, saya terberhenti kaki. Aku nak terus ke nak patah balik. Tapi guru kita pesan, jadi apa pun jadilah, dia kata. Hang mati dalam buat ibadat, dia kata Allah sayang. Yang tu lah kita teringat yang tu pula. Nak Allah sayang kan, nak Allah marah. Teringat ke Allah sayang, terus tuan-tuan. Terus tuan-tuan masuk dalam gua gelap gelemak tuan-tuan. Allah Rabbi. Kita pun masuk cari pot satu, bentang kain, semayang 2 rakaat. Tuan-tuan tengah duduk semayang, duduk dah wirid. Bawa lah roti sebungkus tuan-tuan. Bawa roti satu buku, letak belah kanan. Tiba-tiba dengar sebelah kanan kita ni bunyi cocah. Saya pun ambil torchlight, saya sulung. 2 ekor tikus tuan-tuan. Besar dia, setiap satu ekor ni tuan-tuan besar sebesar kucing Parsi. Terkejut beruk saya tuan-tuan. Mana beruk kalau terkejut macam mana tuan-tuan? Dia tengah duduk syok makan buah, kita seragah dia terkejut tuan-tuan. Macam tu keadaan saya, terkejut beruk. Tengok Allah kata. Besar. Ni hati nak cabut ni tuan-tuan. Nak cabut. Atau tak wani lah. Tak wani lah. Tetapi adab seorang murid dengan guru dia, walaupun guru dia gaib, tak boleh engkar. Ini adab dia. Nak ada keberkatan ilmu tuan-tuan, jaga adab. Walaupun guru dia dah meninggal, tak boleh engkar dengan adab. Sebab itu dulu kita mengaji tuan-tuan. Orang dulu mengaji penuh dengan adab. Mengaji bukan mengaji apa tuan-tuan? Mengaji Quran. Mengaji Quran penuh dengan adab. Penuh dengan adab ilmu. Sebab itu berkat kita sampai sekarang. Walaupun kita dah lama tinggal Quran. Lama dah kita tinggal Quran. Satu hari kita buka Quran balik, tetap kita boleh baca Quran. Allah tak angkat ilmu tu. Ini hebat. Sebab itu orang yang ada ilmu dia tuan-tuan, hati dia lembut. Tengok hati kita lembut. Lepas itu bila kita bercakap dengan orang yang ada ilmu, dia bukan alim, tapi dia ada ilmu. Kata insya-Allah, saya bukan tak tahu, saya tahu. Tapi ni nak pergi masjid ni, dia kata Allahu Akbar, dia kata rasa macam diri ni kotor, dia kata. Dia dah tahu lah diri dia kotor tuan-tuan, tapi dia tak nak pergi lah. Dia tahu, mana dia tahu tu dia ada ilmu. Tetap. Tapi orang yang tidak ada ilmu tuan-tuan, dia akan lawan akan Allah Subhanahu wa taala. Lawan Allah. Dia lawan Allah. Dia tentang Allah. Bila dia lawan Allah, dia tentang Allah, dia tak akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dunia sendiri pun dia tak bahagia sebab dia tidak redha dengan agama Allah. Dia tak redha. Mana nak bahagia tuan-tuan? Tak redha dengan agama Allah, dia tak bahagia. Kita dengan Islam ni, kita tak boleh nak redha. Kahwinkan anak dengan Islam. Semayang kita redha lah. Puasa kita redha. Zakat kita redha. Muamalat Islam, muamalat Islam kita tak redha. Kita tak redha. Ni dia, jaga-jaga tuan-tuan. Kita qada dosa semayang, tapi kita tak minta ampun. Kita taubat daripada dosa semayang, tetapi kita tak pernah taubat dosa kita meninggalkan mengaji.
Dosa tinggal semayang dengan dosa tinggal mengaji sama, tuan-tuan. Barang yang menyampaikan kepada yang wajib, dia jadi wajib. Berapa tahun dulu kita tak mengaji, tuan-tuan. Tinggal mengaji. Dosa kita Allah banyaklah. Masuk neraka sabit dosa tinggal mengaji pun tak tahan. Belum dosa lain. Belum dosa tengok televisyen, tuan-tuan. Dosa tengok televisyen berpuluh tahun. Belum dosa tengok sukan Olimpik lagi. Tu dia orang tua-tua, tuan-tuan, di kedai makan. Tengok ni orang terjun ni, tuan-tuan, dia duduk depan ni. Mulut nganga, tuan-tuan, gigi dah tak ada. Nampak gusi lah. Tengok kawan tu, depa duk fokus rapat. Ketak bibir, tuan-tuan. Tengok ni. Allahu Rabbi. Dosa tengok televisyen pun tak boleh nak. Allah tak boleh nak cover-up. Berapa lama dah kita nak masuk dalam neraka Allah. Haram tetap haram. Kita tak boleh nak halalkan perkara yang haram. Siapa tengok TV haram, ustaz? Orang perempuan yang duduk dalam tu semua tak tutup aurat. Hak baca berita TV 1 mana ada tutup aurat? Hak baca berita TV 3 mana ada tutup aurat? Semua nampak rambut. Kau tutup aurat? Saya lama tak tengok televisyen lah. Kau tutup aurat, tuan-tuan? Hak TV 1 tak ada kan? Tak ada kan? Jangan nak mohong lah. Tuan-tuan, dosa tetap dosa. Allah ustaz, dosa kecil dia kata. Memanglah tengok aurat ni dosa kecil. Tapi dah puluh tahun dah. 50 tahun. TV dah 4 kali tukar lah, tuan-tuan. TV tu daripada hitam putih hak jenis yang tak mau tengok dia kata. Hak tu. Nak tengok pula dia buka. Buka hak ni pula jam sebelah pula. Hak ni boleh buka, yang ni jam pula. Jam. Tarik tuan-tuan, tak boleh. Lama-lama TV yang tu jadi akuarium. Nampak tuan-tuan? Lah pula beli pula TV hak jenis nipis ni. Dia kata tak cukup beli hak yang kecil, kita beli hak besar 60 inci dia kata. Alang-alang dia kata neraka tu tak luas, kita bagi luas sikit. Contoh. Ini lah, bagi kata dosa kita banyak. Ada ilmu, tuan-tuan. Bila kita ada ilmu, Masya Allah, hidup kita bahagia. Pasal apa bahagia? Sebab kita tahu mana kita nak rebut peluang-peluang akhirat. Contoh, tuan-tuan, dalam satu hadis ketika nak sembahyang, Nabi sebut apa? Ketika kita berdiri di saf, Nabi suruh kita baca satu doa. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Sebelum takbir, apa dia? Kita minta dengan Allah, Allah bagi kita sebaik-baik kurnia yang Allah telah kurniakan daripada hamba-hamba Allah yang saleh. Apa Allah dah bagi kat orang saleh? Sembahyang khusyuk, hati tenang, rezeki berkat, umur berkat. Minta dengan Allah. Tuan-tuan tengok dalam kitab Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis ni ada. Saya buka rekod, tuan-tuan. Nabi suruh baca. Berdiri ni Nabi suruh baca. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Pasal apa pula? Sebab waktu tu Nabi kata doa mustajab. Doa mustajab. Allahu Akbar. Minta dengan Allah, Allah bagi kat orang soleh. Orang soleh ni Allah tenang, tuan-tuan. Tak ada satu kisah orang soleh yang tidak tenang.
Lepas tu kita tengok muka orang saleh ni, Allah, muka dia syok lah. Nak cakap macam mana tuan-tuan? Orang saleh ni muka dia memang syok. Kita tengok muka dia pun dah syok. Apa lagi diri dia sendiri. Kita tengok muka orang baik-baik ni seronok tuan-tuan. Betul tak? Allah seronoknya tengok muka. Kalau kita tengok muka dia pun seronok, apa lagi Tuhan punya muka? Tentu dia lagi seronok. Pasal apa dia seronok? Pasal apa dia gembira? Sebab dia dekat dengan Allah. Kita bacalah tuan-tuan. Benar-benar ni jangan ambil remeh tuan-tuan. Jangan ambil ringan. Jangan ambil ringan. Inilah perjalanan ulama. Ulama perjalanan ni macam ni lah. Sampai Nabi kata ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Minta dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah, apa kata ulama, jika mana kita menyelesaikan urusan kita dengan Allah, Allah selesaikan segala urusan kita. Kita selesaikan urusan kita dengan Allah, Allah selesaikan semua urusan kita. Urusan dunia, urusan akhir, Allah selesaikan. Tapi selesaikan urusan kita dengan Allah, insya-Allah selesai. Kemudian di antara tanda bahagia di dunia dan di akhirat, amal soleh. Kita buat amal soleh. Buat baik. Macam tuan-tuan malam ni kira buat baik ni. Nabi kata duduk dalam majlis ilmu 1 saat terlebih baik daripada ibadat berapa lama tuan-tuan? Ada kata 1000 tahun. Ada mengatakan 70 tahun. Ada mengatakan lebih baik dia sembahyang 1000 rakaat. Jadi kita malam ni alhamdulillah. Lepas tu tuan-tuan nampak letih, nampak kan? Dah 700 rakaat ni. Itu nampak macam nak mati sebab sembahyang 700 rakaat dah. 8.50 45 minit lah. Makna dah banyak sembahyang lah ni. Yang tu jadi letih. Jadi letih, kita jadi duduk dalam majlis zikir tuan-tuan, nak tahu nafsu kita ni macam mana, amarah ke, lawamah ke, mulhimah ke, bila kita sebut nama Allah, efek dia pada diri kita. Kesan, dipanggil kesan. Kita nak tahu diri kita macam mana pada sisi Allah, kita ajak diri kita sebut Allah. Apa rasa diri kita ni? Macam orang makan ubat. Kalau sakit dia sikit, dia makan ubat, dia tak apa nak berasa sangat, tidak. Tapi kalau sakit dia kuat, dia akan efek dia kuat. Macam itulah. Bila kita tengok diri kita, ajak saja ingat Allah, badan kita mula rasa. Yang ni syaitan duduk dalam badan kuat. Nafsu kita duduk dalam nafsu amarah, nafsu jahat. Dia naik lawamah, dia mula baik sikit. Dia naik mulhimah, dia baik sikit. Mutmainnah, tenang. Apa tanda nafsu mutmainnah? Bila dia sebut Allah, dia rasa manis, dia rasa seronok. Tuan-tuan tanya dari tuan-tuan, tentang rasa manis ke, rasa seronok ke, rasa menyampak, rasa geram? Dah lah datang lambat, ya dah. Dia kata, baik. Buat amal soleh. Buat amal soleh. Ni bulan Zulhijjah ni. Kalau boleh puasa, puasa. Tak boleh puasa, jangan marah. Jangan marah orang tak puas. Orang tak puasa. Dia puasa 2 hari. Tiba tengok kawan dia tak puasa. Apa tak puasa? Rugi yo, dia kata. Nampak. Jangan marah. Kita kena kata kat diri kita, syukur, alhamdulillah aku dapat puasa tahun ni. Mungkin dia ada masalah lain. Dia tak boleh nak puasa. Mungkin kita dapat puasa 8, 9. Tapi kita tak boleh bangun malam. Kawan ni tiap malam bangun, cuma dia tak larat puasa ya. Jangan marah kat dia. Nampak tak? Maka orang yang ada kibir, orang yang ada besar hati, orang yang ada dia rasa dia lebih kat orang lain, dia boleh puasa 8, 9. Dia kata, rugi tak puasa.
Padahal baru tahun ni dia dapat. Tahun lepas bila itu dia tak pernah dapat. Kawan ni dah pernah dah puasa. Pernah dah. Ada 2-3 kali dah dapat. Tahun tu je dia tak dapat. Nampak? Sebab kita rasa kita ni ego. Lepas tu orang yang tawaduk, bila dia dapat kebaikan, dia akan selalu bersyukur dengan Allah. Ya Allah, terima kasihlah sebab Engkau bagi aku benda baik. Kita nampak orang tak boleh nak buat. Ya Allah, aku syukur dengan Engkau, ya Allah, kerana aku tidak tergolong dengan golongan orang yang tak boleh buat kebaikan. Buat amal soleh tuan. Kita ni umur kita bukan banyak ni. Kita ni jenis set-set ni kena, bukan jenis kita dulu kalau kira Vespa tuan-tuan, yang sebelum nak start dia kena sengit dulu, pasal tak? Vespa kan. Bila nak start, kita nak start mesti dia kena sengit dulu. Sekarang tak payah sengit tuan-tuan, semua pakai button. Vespa Piaggio hak baru ni, dia tak payah sengit dah tuan-tuan, semua pakai button. Dia punya enjin pun exhaust dah senyap. Tapi enjin tak tahan lama tuan-tuan. Dia cepat jahanam. Enjin hak Vespa hak sengit ni dia tahan lama. Ni tuan-tuan ni jenis Vespa sengit ni. Yang tu duduk macam tu kan. Vespa sengit biasa. Tapi tahan lama. Tahan lama. Yang ni jenis-jenis Vespa sengit. Jenis dia nak cari dinding nah. Biasalah Vespa lama tuan-tuan. Tapi tahan lama. Hak yang cari dinding duk mai tiap-tiap waktu masjid pun. Hak duk cari dinding. Ni yang selalu duk mari masjid pun. Hak Vespa baru ni dah. Biasalah benda baru. Benda baru dia tak tahan lama. Dia memang boleh pergi dulu. Kawan ni dia biasalah nak start kena sengit. Apa? Kemudian berbuh gear pula dia tarik kena dia kata. Kena pula kabel pula karat. Tak boleh kata dah. Biasalah. Itu jenis kencing manis darah tinggi ni ada punya. Lagi dia hilang. Ustaz kata apa kata. Tapi kawan ni lah yang duduk tepi dinding ni lah yang rajin main masjid. Alhamdulillah. Orang sekarang dia lain tuan-tuan. Bila kawan tu dah meninggal dunia, dia tangkap gambar dinding. Kata dinding ni lah arwah selalu duduk ni lah. Orang sekarang dia pelik-pelik sikit tuan-tuan. Bubuh nama dinding tu, dinding Haji Nordin kata. Mampuih lagu tu. Pasal apa nama dinding ni nama dinding Haji Nordin? Sebab Haji Nordin tak pernah pindah kat dinding tu. Dia istiqamah duduk di dinding tu. Ribut macam mana pun dinding tu. Kalau orang lain duduk situ, nampak Haji Nordin datang, orang akan lari. Dia kata ni Haji Nordin punya datang. Orang sekarang ni dia pelik-pelik tuan-tuan, dia pelik-pelik. Kita pun heran. Buat amal soleh. Buat amal soleh. Buatlah, buat baik apa-apa pun. Dan mim pada ilmu itu kata ulama mulk, orang yang memiliki sesuatu perkara, memiliki harta kata ulama. Ilmu ni kita bagi dia tambah. Dia tak macam harta. Ilmu ni dia jaga kita. Harta kita kena jaga harta. Ini hebatnya ilmu Allah. Kemudian orang yang bahagia dunia dan akhirat, iman dia sahih. Iman dia betul. Tak mensyirikkan Allah, tak kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jaga tuan-tuan. Itu dalam kitab Aqidatul Najin, dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia kata apa? Orang yang makrifah dia kata iman dia mesti jazam. Jazam ni apa? Putus. Putus ni apa? Yakin. Dia tak berganjak dah. Tapi jazam saja boleh pakai tak? Tak boleh pakai. Orang Yahudi pun jazam juga. Orang Nasrani pun jazam juga. Hindu pun jazam juga. Buddha pun jazam juga. Jazam yang boleh pakai macam mana? Jazam yang sepakat dengan dalil. Jazam ni sepakat dengan dalil. Dalil apa? Quran dengan hadis. Yahudi jazam. Dia kata Tuhan kami Allah, Uzair anak Allah. Dia pegang sampai sekarang. Nasrani jazam. Dia pegang sampai sekarang.
Tuhan kami Allah, Isa anak Allah. Tapi tak sepakat dengan dalil. Apa tak sepakat dengan dalil? Allah tak ada anak, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, tak jaza. Maka orang ni nama dia tidak tahqiq, tak benar pada sisi Allah. Iman kena sahih. Pada orang mukmin dia bahagia. Pasal apa? Dia buat satu benda, dia serah dengan Allah. Berjaya tak berjaya, hati dia tenang. Pasal apa tenang? Sebab dia kata Allah dah tentukan. Nampak tak tuan-tuan? Saya dulu tuan-tuan, saya sembang anak-anak saya. Saya cakap apa? Hajat seorang ayah yang tidak terkabul disampaikan oleh anak-anak dia. Hajat tu anak-anak kita yang sampaikan. Saya dulu tuan-tuan teringin nak masuk universiti. Teringin. Memang teringin nak masuk universiti. Tapi memang selalu masuk lah, tapi tak jadi siswa lah. Masuk keluar pergi mengajar lah tuan-tuan. UKM, UM dululah. Keluar masuk tu biasalah. Nak mengaji di universiti tak dapat. Bukan tak dapat pasal apa? Bukan kata kita ni tak sekolah rendah, sekolah. Tapi nak masuk sekolah menengah ya, hati kita ni jadi tak seronok nak mengaji pondok. Tapi teringin masuk universiti. Jadi bila kita tak dapat, hajat ni ada yang tak dapat, anak-anak kita sampaikan. Anak-anak kita sampaikan hajat tu. Tuan-tuan, ada hikmah dia, ada kebaikan dia. Jangan risaulah tuan-tuan. Pegang mengaji ta'lim, tak apalah. Yang penting bukan alim, yang penting mengaji. Kalau kita kata mengaji wajib alim, salah. Mengaji wajib alim, salah. Sebab apa? Usaha ikhtiar tidak memberi bekas. Meniaga wajib untung, salah. Yang bagi untung, yang bagi laku Allah. Iman tak betul. Yang bagi manfaat, yang bagi mudarat Allah. Betul. Dulu saya pernah beritahu dengan tuan-tuan, jangan tinggal doa ni. Ya aman al-khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, najina mimma nakhaf. Jangan tinggal ni tuan-tuan. Orang dulu tak tinggal tuan-tuan. Lepas itu mana-mana amalan orang dulu-dulu, orang sekarang tak bawa dah. Dulu kan tuan-tuan, ingat doa ni Tuan Imam lama dulu, sebelum dia nak tutup, ya aman al-khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, najjina mimma nakhaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ada imam tua dulu, tapi style tua lah. Ya aman al-khaifin, aminna. Biasalah dulu orang tua, imam tua tak mau berhenti. Dulu kini sama lamanya, selagi aku tak mati aku jadi imam. Ni orang dulu. Lepas itu kita aman, kita selamat. Sekarang orang tak nak dah doa-doa ni. Orang tiru doa-doa nak bagi sedap. Doa Imam Mekah lah, Imam apa. Kita dengar dia, Allah sedap budak ni doa. Sedap budak ni doa. Orang dulu-dulu tidak tuan-tuan. Dia memikir apa yang lebih baik, apa yang lebih patut. Nampak? Iman sahih. Iman kita kena betul tuan-tuan. Kena beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, beriman dengan malaikat. Kena beriman semua dengan qada qadar, apa yang berlaku dan apa yang akan berlaku. Kena beriman dengan Allah. Tuan-tuan keluar daripada masjid ni, tiba-tiba kasut tuan-tuan hilang, kena beriman lah.
Pasal apa kena beriman, tuan-tuan? Telah ada dalam qadar Allah. Kalau kasut hilang, boleh terima tak? Boleh ya? Kalau motor hilang, boleh terima? Keluar ni dari masjid, hilang motor. Pertama sekali kita nampak apa dah? Kalau kita nampak rukun iman yang ke-6, selamat. Iman kita sahih. Tapi kalau tak nampak rukun iman yang ke-6, jahannam. Bab qada. Saya dah mengajar satu tempat di Subang, tuan-tuan. Bukan kereta orang mengaji hilang, kereta ustaz hilang. Sungguh tak melawak, tuan-tuan. Saya mengajar bulan tu, pengurusi berkata, ustaz, bulan lepas kereta ustaz ni hilang, kata. Kereta tu Allah Ta'ala uji. Kadang-kadang Allah uji ustaz juga, jangan main-main. Ustaz ni duk kong, tiba-tiba kereta dia hilang. Tengok muka dia macam mana. Dia kata iman sahih. Dia sahih tak sahih? Dia kadang-kadang cakap boleh lah. Ingat senang, tuan-tuan. Jadi duduk depan. Duduk depan susah, tuan-tuan. Iman sahih, beriman qada. Tiba-tiba kasut dia hilang. Tengok muka dia berubah. Kalau muka dia steady, tak apalah. Iman sahih ustaz ni, dia kata. Kemudian di antara tanda bahagia dunia akhirat, ikhlas dalam segala hal. Buat apa bang ikhlas? Mengaji ikhlas, mengajar ikhlas, beramal ikhlas, buat kerja aktiviti masyarakat ikhlas. Tapi sekarang dah banyak jalan-jalan yang tidak ikhlas. Ni jaga, tuan-tuan. Sebab sekarang ni jalan tak ikhlas ni cukup banyak. Kemudian di antara kebahagiaan dunia dan akhirat, apa kata ulama? Saya nak pendek-pendek kan. Dah 9-5 minit. Iaitu disenangi oleh sekalian manusia. Orang semua suka kat kita. Orang semua senang kat kita. Bahagia kita, tuan-tuan. Tapi kalau kita dibenci oleh manusia, Allahu Rabbi, takkan ada kebahagiaan. Iaitu Allah suruh kita hubungkan silaturahim. Iaitu di antara hadis yang Nabi sebut 7 golongan yang dapat naungan arasy Allah, iaitu orang yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Ni majlis ilmu. Kita jumpa kerana Allah, kita pisah kerana Allah. Besok kita dapat naungan arasy Allah, tuan-tuan. Kita bertemu ni kerana apa? Kerana Allah. Balik pun kerana Allah. Besok kat sana panas, tuan-tuan. Diibaratkan panasnya di yaumul mahsyar macam matahari sejengkal. Bukan matahari itu duduk sejengkal. Duduk sejengkal Allah, tuan-tuan, hangus kita ni. Ibarat panas tu. Matahari duduk sejengkal atas kepala. Tapi sebab kita bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, kita dapat naungan arasy Allah. InsyaAllah. Sikit lagi. Kita nak lagi berhenti. Di antara orang yang bahagia dunia dan akhirat, iaitu rezeki dia halal. Rezeki halal. Orang yang bekerja, tolonglah kerja ikut syariat. Macam mana kerja ikut syariat? Kalau masuk pukul 8, jangan masuk pukul 9. Haram. Boleh? Kita masuk pukul 8. Sepatutnya kita masuk pukul 8. Tapi hari itu lewat, kita datang pukul 9. Kita kena ganti sejam di akhir. Ganti sejam ni. Jangan tipu punchcard. Jangan tipu MC. Jangan tipu allowance. Baru ni orang mesej saya, ustaz, boleh tak saya claim allowance perjalanan, allowance hotel, tapi saya tidur di rumah kawan saya? Haram ke tak haram dah? Tuan-tuan jawab lah. Macam tuan-tuan pernah buat kan? Kita claim allowance, dia ada claim penginapan kan? Kalau kita outstation, dia ada allowance penginapan. Allowance penginapan ni iaitu penginapan hotel kan? Kita tak tidur hotel,
Kita tidur sama kawan kita. Tapi balik kita claim hotel. Haram ke tak haram, tuan-tuan? Tuan-tuan jawab. Aku jawab, tuan-tuan marah. Tuan-tuan jawab sendiri, takkan tuan-tuan nak marah. Haram ke tak haram? Haram. Buat menipu. Kita tak tidur hotel, tapi kita claim hotel. Tipu kan? Rezeki yang daripada unsur penipuan, dosa. Berapa kali kita buat yang ni? Kalau kita buat, jaga. Berapa kali kita buat? Kita OT 5 jam, tulis 7 jam. Ni ada orang tanya saya, Ustaz, boleh tak saya tulis OT 7 jam? Walaupun saya kerja hari tu, OT saya 4 jam aja. Saya kata tak boleh. Macam mana nak buat, Ustaz? Sebab bos suruh. Semua orang kena tulis macam tu, dia kata. Tak boleh. Kalau saya tulis 5 jam, orang lain tulis 7. Maknanya orang atas dia akan tahu bahagian kami ni membohong. Macam mana nak buat, Ustaz? Tak boleh buat apa lah. Kena tulis 5 jugalah. Kalau saya tulis 5, Ustaz, saya kena buang kerja. Kalau sampai tahap macam tu, dia katakan darar. Nampak tak? Tulis 7 juga, tapi duit hak 7 tu tak boleh pakai, haram. Pernah buat kan ni, tuan-tuan? Pernah? Mampu. Ustaz, saya buat kerja ni sampai pencen, Ustaz, lagi teruk. Yang tu nak kena minta halal, tuan-tuan. Kalau syarikat swasta lagi mampu. Syarikat tu swasta. Swasta ni pada hak individu, lagi teruk, kita kena minta halal, tuan-tuan. Macam driver, dulu dia kerja driver, tuan-tuan. Isi minyak RM20, dia minta resit kat kawan tu, isi 30. Hak kawan yang tulis resit Shell ni 30, isi 20 ya. Berapa tahun dia kerja driver, tuan-tuan, dia duk makan duit tu. Yang ni semua ni akan bawa kita masuk dalam neraka jahal, tapi kita tak ingat benda tu. Ni jaga-jaga ni, tuan-tuan, benda-benda ni kena jaga. Rezeki halal, rezeki halal. Rezeki kena halal. InsyaAllah. Kemudian antara kebahagiaan dunia dan akhirat, keluarga bahagia. Kita ada isteri yang dapat bahagiakan kita, suami yang bahagiakan kita. Tuan-tuan, malam ni saya nak minta tuan-tuan pegang tangan isteri kita, pegang tangan suami kita. Tuan-tuan kena tanya, dalam bulan ni berapa kali kita pegang tangan isteri kita, berapa kali kita pegang tangan suami kita. Besok kena buat. Orang perempuan, kalau suami tak mau pegang, hampa pegang. Pegang tangan suami kita. Sebab Nabi kata apa? Seorang suami, isteri, dia pegang tangan, keluar daripada jari-jari ni dosa. Keluar daripada jari ni dosa, tuan-tuan. Pegang tangan. Suruh pegang tangan ni, bukan suruh semayang malam. Dah semayang malam tak mau. Pegang tangan tak mau. Mau apa ni? Pegang tangan lah. Nabi bagi mudah. Kita jenis tak boleh bangun malam, kencing malam, insyaAllah. Pegang tangan lah. Pegang tangan, Nabi kata mengalir dosa-dosa di celah-celah jari suami dan isteri. Pegang, balik ni pegang. Duduk saja pegang. Rumah kita pun tanya, ni pasal apa ni? 30 tahun kahwin tak pernah pegang. Balik dia tengok ada file pula kat belah kanan. Dia punya takut dah. Tu file apa tu? Kata dia. Pegang lah. Tadi abang tadi pengaji kata. Nabi sebut pegang tangan isteri, tak lama pun sat dia nak pegang, maka mengalir dosa-dosa di celah-celah jari. Nabi sebut macam tu. Balik ni tuan-tuan, sebelum tak boleh nak, kalau malu tuan-tuan, kita nak tidur sekali, kita pegang tangan isteri kita. Nabi buat macam tu. Nabi pegang tangan Aisyah. Ni tuan-tuan, benda ni bahagia, tuan-tuan.
Hati yang bahagia, balik rumah seronok. Tuan-tuan kena tanya dari tuan-tuan, Ustaz buat ke? Alhamdulillah, saya buat tuan-tuan. 3 kalimah yang payah orang nak sebut dekat orang, Alhamdulillah saya buat. Apa dia? Saya sayang awak. Yang ni susah nak sebut. Tak tuan-tuan. Balik ni malam pergi lepas Isyak, jumpa isteri dah. Saya sayang awak. Ya tak, it's not no gay dah. Rasa macam lain nak buat. Allah. Yang ni kena sebut tuan-tuan. Pasal apa kena sebut Ustaz? Sebab Nabi kata kalau kamu nak tahu kamu ni ahli syurga tak ahli syurga, tanya ahli kamu. Kamu nak tahu kamu ni tadi soleh tidak soleh, tanya isteri, tanya anak. Kalau anak kata ayah ni baik, isteri kita kata pula suami saya Allah baik. Dengan Allah pun baik, dengan saya pun baik. Ada orang dengan Allah baik, tapi dengan isteri Allahu Akbar. Lepas kita selesai isteri dengan anak, Nabi kata apa? Tanya jiran. Orang kiri kanan kita kata kita baik tak? Kalau kiri kanan kita kata kita baik, maknanya cerah kita nak masuk syurga Allah. Malam ni buat ni. Balik-balik pegang tangan. InsyaAllah orang perempuan, kalau suami kita tak pegang, hampa pegang. Pegang. InsyaAllah. Cakap dengan isteri kita, saya sayang kat awak. Nah tu kan. Lepas tu tutup mulut. Buat-buat tuan-tuan, buat insyaAllah. Saya tak selalulah sebut kat isteri saya, tapi sebulan sekali tu insyaAllah lah. InsyaAllah lah. Kita dah tua-tua ni tuan-tuan. Dulu zaman umur 20-an tak apalah. Sekarang umur dah 50. 50. Dulu zaman 20-an tak apalah kan. Nak tidur pun zaman malam. Good night kan. Sweet dream, tata, titi, tutu, semua ada. Umur 50 tak ada dah. Tak ada dah tuan-tuan. Dapat ucap sebulan sekali yang boleh lah. Terima kasih lah, sayang kat awak. Cukup kan? Sayang kat awak. Pasal abang sayang mak ni? Kata, carilah macam gulai rempah yang awak masak. Cari satu Malaysia, takkan sama. Kerana air tangan awak yang paling sedap. Lain macam kata. Ada apa-apa agak? Tak ada. Ikhlas. Baik. Kemudian yang kedua akhir, selamat daripada azab kubur, bahagia. Dan yang terakhir, dapat masuk jannah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagia. Lepas pada azab kubur, bahagia. Jadi malam ni tuan-tuan, kalau nak lepas azab kubur, fitnah mati kena selesai. Kalau mati pun tak selesai, kubur tak selesai. Kerana apa kata ulama, mati itulah penentu dia. Dalam kitab Darussamin, itu kitab usul, akhir sekali khatimah. Apa kata ulama? Bahagia dan celaka yang ditentukan 40 hari dalam perut, iaitu pada ketika mati, kata ulama. Nak tahu kita ni bahagia, husnul khatimah. Nak tahu kita ni celaka, su'ul khatimah. Jadi mati ni tuan-tuan, susah dia sebab syaitan datang. Jadi saya nak tinggalkan tuan-tuan satu ta'awuz, satu zikir terpelihara daripada tipu daya syaitan. Saya baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Azimil burhan, syadidis sultan, ma sya'allahu kana. A'udzu billahi minasy syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Azimil burhan, syadidis sultan, ma sya'allahu kana. A'udzu
بالله من الشيطان بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان. Tuan-tuan baca Al-Fatihah semayang. Kita minta apa? Supaya kita selamat daripada fitnah syaitan ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut kita minta selamat. Kalau kami kat madrasah kita baca ta'awuz lain. Kami kat madrasah tiap-tiap lepas maghrib lepas subuh kita baca satu ta'awuz nak selamat daripada fitnah ketika sakaratul maut. Ta'awuz dia bunyi macam ni. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal 'azizul hakim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Hak ta'awuz ni kami baca lepas maghrib, lepas subuh. Sebab almarhum orang tua saya dulu, dia kata yang ni lah Ustaz Azhar Hasbullah, dia kata siapa yang baca tiap-tiap subuh, lepas maghrib, lepas subuh 3 kali, selamat dia daripada fitnah syaitan inda sakaratul maut. Dan ta'awuz yang kita bacakan mula-mula dia pun dapat mengelakkan kita daripada fitnah syaitan ketika sakaratul maut, tuan-tuan. Jadi insya-Allah sebagai oleh-oleh saya datang pada malam ni, ta'awuz, zikir melindungkan daripada tipu daya syaitan ni tuan-tuan, saya dah tuliskan malam ni. Jadi tuan-tuan boleh ambil lagi seorang satu. Saya dah tulis lah. Tapi kalau tak boleh baca lagi, jumpa saya. Ustaz, yang ni huruf apa ni Ustaz? Saya kata F. Baik. Baik tuan-tuan, saya kasih sekalian, setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Jadi sebelum saya tutup kuliah saya, jadi saya mohon ampun, mohon maaf dengan jemaah di sini ke atas segala salah silap dan kesilapan saya, kelewatan saya hadir. Saya mohon ampun, mohon maaf. Tuan-tuan tolong doakan saya lah. Tuan-tuan tolong doakan saya dan doakan madrasah saya. Kerana madrasah kami masa ini kita ada satu, bukan jangan cakap daripada segi syarak lah. Madrasah kita sekarang ni disiasat oleh Jabatan Bomba kerana kami bangunan itu tidak ada CF. Jadi 2-3 bulan yang lalu kami telah diarahkan untuk keluar, pelajar keluar daripada asrama dan bangunan-bangunan yang sedia ada. Jadi alhamdulillah kita pun buatlah baca-baca sikit, baca lagu wirid-wirid sikit, buatlah semalam Jumaat, baca Yasin apa semua. Jadi baru-baru ni datang ada satu van, satu kereta bomba besar datang. Dia kata, Ustaz, pegawai yang kes dulu ni, dia kata meninggal Ustaz. Jadi kami buka kes baru kita dengan pegawai yang baru. Jadi tuan-tuan tolong doa lah, mudah-mudahan selesai. Jadi kami
Kami biasalah, kami di madrasah ada apa-apa pun kami buat baca-baca macam tu lah. Ada wirid-wirid, alhamdulillah kami duk buat. Jadi tuan-tuan, yang ni kiranya pegawai bomba yang nombor 2 lah buat kes ni. Jadi kalau kebetulan tak hak pegawai nombor 2 ni mati jugalah. Sebab pegawai nombor 1 kemarin mati. 3 bulan dia tak dan file-file dia semua kawan-kawan dia tak tahu letak mana. Kami terpaksa buat baru Ustaz. Kena buat file baru, kena pergi tangkap gambar baru, semua tak tahu pergi mana dia kata. Jadi kalau hak nombor 2 ni pun mati juga, hak pegawai nombor 3 tak beranilah. Kita kabel paling besar siapa dia? Allah. Jadi saya minta tuan-tuan tolong doa sama. Kami kunut nazilah memang tak pernah tinggal tiap-tiap lepas subuh. Yang ni jadi wajib. Tiap-tiap subuh, semayang subuh ni bukan tiap-tiap lepas subuh. Tiap-tiap semayang subuh. Ustaz, bid'ah dolalah ke? Baca kunut lepas semayang subuh. Semayang subuh, kunut nazilah memang tak pernah tinggal. Alhamdulillah. Kemudian bacalah apa-apa patut. Bacalah apa-apa patut. Antara yang kami buat, kami baca ayat pada surah Yasin, hak yang Nabi hijrah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Minta dengan Allah, orang yang nak buat zalim, nak buat jahat, Allah tutup pintu jalan, semua pintu jalan ke madrasah jangan bagi nampak. Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah. Sepatutnya kami disiasat oleh Jabatan Bomba dan Majlis Agama Islam. Majlis Agama Islam dah 6 bulan tak datang. Alhamdulillah, tak tahu mati juga kan, wallahu alam, kalau tak dengar cerita. Bomba tu kami tahu sebab pegawai pun datang bagi tahu dengan kami, kata pegawai hak siasat ni meninggal Ustaz. Jadi hak ni pegawai hak baru, dia tunjuk pegawai hak baru tu. Jumpalah dengan kita. Jadi kalau kebetulan juga bulan depan kan dia juga mati, memang buang kes lah. Memang tak berani lah. Pegawai nombor 3 Mai pun mati juga, 4 mati juga, tak berani. Jadi hak Maiz ni kita tak dengar cerita apa jadi, wallahualam. Jadi tuan-tuan tolong doa lah. Buat kerja agama ni bukan senang. Bukan senang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tolong doa. Dan satu lagi insya-Allah, tuan-tuan tolong doa juga pada malam ini. Saya dengan rendah hatinya, dengan rendah dirinya, kerana madrasah kami memerlukan tiap-tiap hari RM500 tuan-tuan untuk menyelesaikan duit ikan dan duit sayur. Sikit lah banyak 500 sehari. Sikit lah. Kami dah 20 tahun macam ni. Tiap-tiap hari tiap-tiap hari saya kena siapkan RM500 untuk duit ikan, duit sayur tuan. Duit ikan, duit sayur. Kena duit basah. Yang tu tak masuk duit minyak lagi, duit beras kita tak masuk lagi. Yang tu duit ikan dengan duit sayur. Tiap-tiap hari tuan-tuan tolong doa. Madrasah kami yuran tak wajib, nak bagi-bagi tak bagi sudah, sampai sudah tak bagi. Pelajar kami sekarang ada dekat 200 orang. Kita letaklah ada 100 keluarga. 100 keluarga kutipan yang kita dapat lebih kurang sebulan, alhamdulillah dapatlah bulan lepas dapat tengah 2000. Tengah 2000 tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, kenapa saya cakap dengan tuan-tuan supaya ada sama-sama jariah benda ni. Besok kalau Allah tanya, ada tak saham kat sekolah Ustaz Nizam? Ada. Ada. Kami usahakan duit ikan kat dia tiap-tiap hari 500. Jadi insya-Allah tuan-tuan, malam ni kita cuba-cubalah, insya-Allah kita boleh kumpul berapa hari. Dapat sehari ke, dapat 2 hari ke, dapat 10 hari ke, dapat 10 hari tuan-tuan memang simple ya. Kalau separuh hari pun tak dapat, tuan-tuan menteruk lah. Jangan risaulah tuan-tuan bab rezeki ni. Ustaz, saya pun tak pernah ada Ustaz. Hak tak pernah ada tu lagi bagus. Ada ni belum tentu dia boleh bagi. Kemudian bukan semua orang yang duk mengaji ni dia dapat bantu tak tuan-tuan. Hidayah Allah. Cakaplah hadis apa pun, ayat ke berapa, surah apa, cakap sampai kebas lidah tuan-tuan. Tak ada, tetap tak ada. Sebab dalam ilmu Allah, dalam ilmu Allah, cuma kita baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni pun saya tak cadang, saya tak rancang tuan-tuan, tak rancang.
Akhir saya tengok muka tuan-tuan. Kita try lah. Kita sampai-sampailah benda ni. Kok dapat 10 hari malam ni. 5 hari, 1 hari 500, 10 hari 5,000. Mana tahu? Pada Allah tak ada benda mustahil lah tuan-tuan. Ada benda mustahil ke? Tak ada tuan-tuan. Tengok tuan-tuan ni bukan jenis orang kaya pun. Tak ada. Tapi tuan-tuan, kuasa Allah Ta'ala. Benda-benda mustahil pada Allah. Pada kita mustahil, pada Allah tidak mustahil. Jangan risau. Jangan risau. Malam ni insya-Allah. Insya-Allah tuan. Boleh ni jemaah pegawai takbir, saya minta izin. Saya tak beritahu pun pengerusi AJK sebagainya. Ustaz buat suka dia. Macam dia AJK masjid ni kata. Saya ni jenis tanya bagi pun aku buat, tak bagi pun aku buat. InsyaAllah. Dah kita nak tutup dah 9.30 lah. 9.30 InsyaAllah tuan-tuan. Jadi tak payah cakap banyak lah. Kita kumpul malam ni 5,000 InsyaAllah. InsyaAllah. Orang perempuan jangan risau lah. Ustaz tak buat duit lah. Ada duit tu kat leher duit, kat ni semua duit tu. Bubuh pergi lah. Tapi jangan, kalau boleh yang tu jangan bubuh, susah. Kita nak pergi kedai emas lagi susah. Banyak kerja. Tak mahu bagi senang. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau payah sangat, tinggal kunci motor kat aku. Aku pergi jual. Dengan motor sekali. Bukan susah kan? Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf banyak, minta ampun, tolong doakan saya insya-Allah. Mudah-mudahan saya dapat mati husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami mohon ke hadrah-Mu ya Allah. Berikan sakibaki umur kami ya Allah. Kami dapat buat baik, kami dapat buat ketaatan. Yang Kau jadikan sakibaki umur kami ya Allah. Kami terus menerus kepada kejahatan dan kemaksiatan. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatkanlah diri kami, berkatkan isteri dan anak-anak kami, berkatkan segala usaha dan ikhtiar kami, berkatkan pekerjaan kami ya Allah, berkatkan ilmu kami ya Allah, berkatkan amal kami ya Allah, berkatkan tiap-tiap barang yang Kau anugerahkan ke atas kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami ini lemah dalam segala hal kami. Ya Allah, kami tidak kuat dalam segala hal kami. Ya Allah, beri kami kekuatan ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, kami tidak layak untuk masuk dalam jannah-Mu ya Allah, tetapi kami minta sedikit ruang di dalam jannah-Mu ya Allah untuk kami ya Hayyu ya Qayyum. Walaupun kami tidak layak untuk menerima dan memasuki akan jannah Engkau ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, keluarkan kami daripada neraka jahanam-Mu ya Allah. Ya Allah, walaupun kami di kalangan orang-orang yang berbuat maksiat dan kejahatan kepada Engkau ya Zal Jalali wal Ikram, kami tidak mampu untuk masuk dan diam di dalam neraka jahanam-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkil shiqa wa su'il qada wa samatatil a'da. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.